Okey, baiklah. Bagi kerangka kapitalisme, um, kerangka kapitalisme kebanyakannya menerangkan tentang penggunaan modal untuk menghasilkan keuntungan, yang di mana keuntungan itu boleh digunakan untuk membuat lebih banyak modal dan seterusnya. Um, Modal yang digunakan akan ditukarkan kepada keuntungan yang tidak terhad kepada sewa, faedah, royalti, keuntungan modal, share dan beberapa jenis yang lain. Hal ini penting bagi kapitalisme kerana bagi mereka banyak menggunakan teori Marx, iaitu kepentingan modal adalah untuk mengubah struktur sosial seseorang, yang di mana membolehkan mereka mendapatkan lebih banyak kuasa dan lebih banyak duit untuk mendapatkan lebih banyak duit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di dalam arus pemodenan masa ini, perekonomian dan juga ekonomi Marx merupakan pengumpulan modal yang lebih cenderung untuk disamakan dengan pelaburan pendapatan keuntungan maupun simpanan, terutamanya dalam barangan modal yang sebenar. Selain itu juga, penumpuan dan pemusatan modal adalah merupakan dua daripada hasil pengumpulan itu. Selain itu juga, dalam makroekonomi dan juga ekonometrik moden, frasa pembentukan modal sering digunakan sebagai keutamaan sebagai pengumpulan modal. Walaupun persidangan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu mengenai perdagangan dan juga pembangunan UNCTAD pada masa ini merujuk kepada pengumpulan itu sebagai istilah Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi membincangkan topik ideologi iaitu yang telah kumpulan kami pilih, iaitu kapitalisme. Jadi bagi bahagian saya akan menerangkan tokoh original, tokoh ataupun tokoh asal kepada ideologi kapitalisme ini. Jadi setiap ideologi mempunyai sekurang-kurangnya seorang tokoh yang mana kita katakan tokoh ini dia membawa semangat kepada orang yang menyokong kepada ideologi ini, iaitu pengasas ataupun tokoh kepada ideologi ini merupakan orang-orang yang sangat-sangat berpengaruh. Jadi untuk berbicarakan tentang ideologi kapitalisme, iaitu tokoh asalnya adalah Karl Marx. Beliau merupakan ahli falsafah, politik dan juga pakar teori kemasyarakatan Prusia. Beliau juga dilahirkan dalam keluarga Yahudi moden progresif di Prusia Raya. Beliau dilahirkan pada tanggal 5 Mei 1818. Beliau telah meninggal dunia pada 14 Mac 1883, di mana beliau melengkapkan usia yang ke-64 tahun beliau. Beliau telah menulis tentang analisis sejarah daripada segi pertelingkahan golongan kelas, yang mana telah membentuk asas kepada pergerakan komunis dan sosialis. Seperti yang kita tahu, bagi ideologi kapitalisme ini, golongan yang menentang ideologi kapitalisme ini ialah ada dua, iaitu komunisme dan juga sosialisme. Daripada hasil tulisan tersebut, beliau boleh direngkaskan dalam dakwaan bahawa kepentingan kapitalis dan pekerja bergaji bertentangan sesama sendiri. Dan akhir sekali, fakta menarik tentang Karl Marx ialah beliau telah belajar di University Bonn pada tahun 1833 untuk mempelajari bidang kursus undang-undang. Jadi itu sahaja biodata yang saya dapat ringkaskan untuk tokoh asal kepada ideologi kapitalisme ini, iaitu Karl Marx, iaitu
kita akan melihat ciri-ciri ideologi kapitalisme. Yang pertama adalah self-interest. Self-interest bermaksud adalah mementingkan diri sendiri. Jadi, masyarakat memiliki kebebasan penuh untuk melakukan persaingan perniagaan dan mengauk keuntungan yang mereka mahu. Jadi, kegiatan ini akan bertujuan untuk meningkatkan keinginan dan keperluan individu. Seterusnya adalah mengedepankan hak perseorangan. Di dalam sistem ini, rakyat akan dibebaskan untuk mengumpulkan kekayaan mereka sendiri tanpa menghiraukan keadaan dan kondisi orang lain. Seterusnya adalah harga menjadi penentu. Di dalam sistem ini, harga menjadi penentu keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang ada di dalam pemasaran. Pemerintah tidak akan melakukan campur tangan kerana harga akan berlaku seimbang pada akhirnya di dalam sesebuah pasaran. Seterusnya ialah kapitalisme akan menyebabkan krisis hidup. Jumlah barang akan bertambah, namun kuasa membeli tidak akan berubah. Penghasilan barangan semakin banyak, namun permintaan semakin lemah kerana harga yang diletakkan untuk barangan tersebut dilihat tidak munasabah untuk pembeli. Misalnya, dasar penswastaan agensi dan syarikat milik kerajaan seperti hospital, universiti atau syarikat-syarikat lain juga dilihat sebagai salah satu unsur yang membawa kepada amalan kapitalisme. Antara dasar penswastaan di Malaysia adalah Telekom Malaysia, Syarikat Penerbangan Malaysia MAS dan Tenaga Nasional Berhad iaitu TNB. Melalui dasar penswastaan, kepentingan atau pelaburan kerajaan dalam agensi dan syarikat milik kerajaan akan beralih daripada tangan orang ramai kepada pihak swasta. Setelah diswastakan, kerajaan tidak lagi perlu menyumbang atau menyuntik dana kepada agensi atau syarikat tersebut. Penjibatan dapat dibuat dan proses urusan syarikat ini kemudiannya akan diambil alih oleh syarikat persendirian atau individu tertentu. Hal ini akan menyebabkan orang ramai terpaksa membayar lebih daripada yang sepatutnya, kesan daripada peningkatan bayaran terhadap perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat itu tadi. Okey, masalah ideologi iaitu kapitalisme kepada masyarakat antaranya ialah kapitalisme memiskinkan kaum buruh. Kapitalisme akan menjadikan kaum buruh diperlakukan dan dieksploitasikan sama seperti seorang hamba. Kaum buruh akan digerah dan digunakan sehabis-habisan oleh para pemilik modal. Gaji mereka tidak akan bertambah, namun harga barang-barang kegunaan harian yang terdapat di pasaran semasa dipercayai akan terus meningkat. Contohnya, di Malaysia telah berlaku senario di mana pemodal tempatan dan antarabangsa enggan menaikkan upah tenaga buruh hanya kerana ingin melipat gandakan keuntungan perniagaan mereka. Gaji bagi kaum buruh dibayar pada tahap minimum, walaupun hakikatnya pemodal tadi telah mendapat keuntungan kasar yang maksimum. Ini disebabkan gaji yang dibayar tidak setimpal, maka warga tempatan enggan untuk bekerja. Para pemodal kapitalis tempatan dan luar negara ini pula mengambil jalan mudah dengan mengimport tenaga buruh daripada negara lain. Akibat desakan hidup di negara asal, sudah tentu tenaga buruh luar ini tidak kisah jika dibayar dengan upah yang murah.